Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, jamaah kaum muslimin, para penonton dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dan sebahagian daripada hadirin hadirat kita, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, ini adalah fursah, peluang kita boleh sambung majlis ta'lim kita. Alhamdulillah, kita mengambil berkat sedikit daripada hadis-hadis yang ada dalam Riyadhus Salihin. Kita masuk kepada babun nahyi anit takallufi, iaitu bab larangan tentang takalluf. Larangan tentang takalluf itu selepas daripada kita lihat bab larangan kita tidak menyalakan api. Kita tak dibenarkan tidak dalam keadaan kita menyalakan api, kita kena tutup api-api yang ada. Bab tentang takalluf, kalau terjemahan dia kata larangan memaksa diri, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Muka kita di muka surat 288. Kita baca hari itu tajuk lah. Kita tak masuk. Ada 14 hari bulan, 4 bulan, 14 bulan 12 2020 setahun lah. Kalau ikut tahun setahun lah. Ni dah bulan 10 kan, lagi 2 bulan. 10 bulan. Maka bab dia yang dibuka di sini oleh Al-Imam Nawawi, bab asal dia babun nahyi anit takallufi wa huwa fi'lun wa qawlun ma la maslahatun fihi bimasyaqqatin. Kalau terjemahan Melayu dia kata bab larangan memaksa diri, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Tajuk dia ada larangan terhadap satu perkara, nama dia takalluf. Apa dia takalluf? Takalluf ni dalam bahasa Melayu, kalau kita terjemah Melayu, kita kata membebankan diri. Itu larangan kita membebankan diri. Kemudian An-Nawawi sendiri memberi terjemahan apakah makna bebanan ini, apakah makna takalluf. Iaitu Imam Nawawi kata wa huwa fi'lun wa qaul, wa huwa fi'lun wa qaulun. Maksud kita tak boleh membebankan dirinya ialah iaitu perbuatan dan perkataan ma la maslahatun fihi, iaitu semua jenis perbuatan, semua jenis perkataan yang tidak ada maslahat padanya, kebaikan, tapi kita nak buat juga perbuatan tu, kita nak cakap juga perbuatan itu, fihi bimasyaqqah. Masa kita bercakap itu, kita terpaksa melalui kesusahan, kegetiran. Itu nama dia takalluf.
Kita pergi buat satu benda, kita pergi cakap satu benda yang tidak ada maslahat. Maslahat ni apa Pak Cik Din? Kebaikan. Kebaikan duniawi ataupun akhirat. Bab yang kita buat tu, bab yang kita cakap tu, agama tidak memberi endorsement ada kebaikan. Bahkan agama membiarkan ataupun terkadang-kadang agama larang perkara itu tak ada maslahat, tak ada kebaikan. Lepas tu pula, masa nak bercakap benda tu, masa nak buat benda tu, kita kena menghadapi masyakkah, kesusahan. Dahlah benda tu tak ada kebaikan, kita kena lalui susah pula. Yang ni nama dia takalluf. Ini nama dia takalluf, iaitu agama larang kita meletakkan bebanan pada perkataan kita, pada perbuatan kita yang tak ada maslahat, tapi kita nak buat juga dengan kita kena mengharungi dia punya masyakkah dia. Ada larangan. Al-Imam Nawawi dia buka bab ni, kita melihat kepada ayat yang dia susun, kita melihat kepada hadis yang dia susun. Bila kita tengok kepada ayat dia susun, kita lihat kepada hadis dia susun, ada isyarat ke mana Nawawi nak bawa bab ni. Bila kita tengok ayat ni, ayat yang pertama dibawa oleh Al-Imam Nawawi, dia kata qala Allah Ta'ala qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Terjemahan dia, katakanlah, aku tidak meminta upah padamu atasku, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang memaksakan diri. Ini daripada surah Sad ayat yang ke-86. An-Nawawi bawa ayat ni, ini ucapan para nabi, para anbiya, para rasul. Mereka kata qul ma as'alukum alaihi min ajrin, sesungguhnya aku tidak minta upah sikit pun kepada kamu atas dakwah aku. Iaitu urusan dakwah ni bukanlah urusan kita, bukanlah tanggungjawab itu diletak oleh manusia, tapi urusan dakwah itu diletak oleh Rabbul Alamin. Jadi kerana itu masalah upah, aku minta kepada Tuhan yang suruh aku berdakwah. Aku tak minta pada hampa. Sebab hampa bukannya suruh aku berdakwah, hampa tak suruh pun. Hampa adalah mad'u, yakni sasaran dakwah. Aku mubaligh, aku menyampaikan, dan kamu adalah sasaran kepada penyampaian itu. Dan wa ma ana minal mutakallifin, dan dia kata, Nabi dulu kata, dan aku ini tidak akan termasuk daripada orang-orang yang memaksa diri. Aku bukan daripada mutakallifin. Takalluf bermakna bebanan, memaksa diri. Mutakallifin, orang yang memaksa diri, orang yang membebankan diri dengan kesusahan. Dan aku tak, wa ma ana minal mutakallifin, aku tak bawa benda lagu tu. Jadi dalam ayat ni ada dua benda besar Allah Ta'ala nak terang. Pertama, bahawa semua para rasul mereka tidak makan upah daripada dakwah mereka. Kenapa ikhwan? Kerana para rasul ini ada satu benda besar Allah Ta'ala bagi pada mereka yang kita tak dapat. Yang kita nak dapat benda tu, kita kena kerja keras. Nama dia qana'ah. Kerana qana'ah ni lah mereka boleh dapat benda ni. Allah campak dalam hati mereka ini rasa cukup dengan apa Tuhan bagi dan mengharapkan hanya pada Tuhan. Itu nama dia qana'ah. Ya. Jadi tak semua orang dapat qana'ah. Para nabi semua dapat qana'ah. Pasal itu mereka tak pecah amanah, mereka tak khianat, mereka tak korup, sebab qana'ah. Manusia boleh pecah amanah, boleh corruption, boleh rasuah kerana hilang qana'ah. Qana'atun, sifat apa dia? Cukup. Allah bagi kat dia tu, tiba-tiba Allah campak rasa cukup.
walaupun nampak macam sikit, dia tu rasa cukup. Tengok dia belanja pun tak cukup, tapi dia kata tak apa, cukup, aku tak akan minta pada orang. Lepas tu ada doa kan, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, wahai Tuhan yang maha kaya, aghnini birizqika. Aghnini, wahai Tuhan yang maha kaya, kayakanlah aku. Maksud kaya di situ apa dia? Cukupkanlah aku dengan rezeki engkau yang halal daripada yang haram. Lepas itu kita minta ke Tuhan begitu. Yang kedua, dalam ayat ini ada perkara apa? Iaitu urusan agama ini tidak ada takalluf. Agama tak benarkan kita membebankan diri kita dalam bentuk perbuatan, perkataan yang tidak ada kebaikan, kemudian kita nak pergi buat perbuatan tu, kita nak pergi kata perkataan itu yang tak ada manfaat tu, kita kena susah payahkan diri kita. Agama melarang takalluf, dan para nabi semua tidak takalluf. Bahkan mereka kata wa ma ana minal mutakallifin. Terutama dalam surah Sad ini ucapan Nabi kita Muhammad. Aku bukanlah daripada orang yang suka bawa bebanan. Aku tak akan beban, aku tak bawa bebanan, aku tak akan letak beban itu kepada orang. Dengan itu kita dapat tahu agama ini adalah agama yang tidak ada bebanan. Agama ni mengangkat bebanan. Jadi daripada ayat ni kita belajar apa dia? Kita belajar dua sifat Islam, dua sifat agama. Satu apa dia? Agama melarang kita jadikan dakwah kepada Allah. Dakwah kepada Allah itu sebagai apa dia? Sebagai ghanimah, kekayaan hidup. Agama larang, tak boleh. Itu bukan sifat dia. So kalau saya pergi dakwah, kita kena faham apa makna dakwah. Ad-da'wah tu merujuk kepada ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan lagi satu merujuk pada An-Nahli kan, ud'u ila sabili rabbika. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Da'watu ila Allah, da'watu tauhid, da'watu ila sunnah. Dia melarang kita jadikan medan dakwah sebagai medan kita berebut ghanimah, kekayaan. Orang berdakwah nak kaya boleh, meniaga, usaha dia buat, tetapi dia guna pentas dakwah tu untuk kaya. Ayat ini menyatakan ini tidak ada kepada para nabi dulu, tidak ada. Sehingga kan dia tak buat kerja lain, dia hanya buat kerja dakwah. Di atas dakwah itu dia menjadi kaya. Mana kita tahu dia kaya? Bila dia tidak berdakwah, kita tengok dia main part. Dia mulalah janggut naik sana, janggut naik sini, cumpang caling. Dia jadi macam mana orang bisnes jatuh merudum. Ini Pulau Pinang lah saya katakan. Bila dapat kebenaran bab kuliah kan, start hari ni kan, okay, start hari ni 5 Oktober kan, 2021 ni. Ini sedang tak sedang, ini adalah malam pembebasan kepada ustaz-ustaz yang tak boleh berdakwah. Mereka bebas. Kena kurung berapa kat 6 bulan. Macam mandatory buat ni. 6 bulan kena kurung kan, tak boleh sana kan. Kata Pulau Pinang benar kan, kuliah maghrib boleh, kuliah subuh boleh, ikut kapasiti tempat surau dan masjid boleh, semua boleh dah. Bermakna malam ni adalah malam pembebasan. Cik dia nak kata apa? Daripada azab, tak boleh berdakwah. Bukanlah tak boleh dakwah, tak boleh apa? Ni panggil apa? Face to face macam ni dia panggil. Kira malam raya. Besok kira pecah nyok. Jadi tengok Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Satu daripada sifat agama kita belajar apa dia? Agama ini bukanlah agama
Agama ini melarang kita mengumpul ghanimah daripada medan dakwah. Agama menyediakan kekayaan pada umat, macam mana nak kaya kan, tetapi bukanlah mengambil dakwah itu menjadi rebutan. Jangan. Yang kedua, agama ini kita tahu sifat dia apa? Sifat dia tidak membenarkan adanya bebanan. Pasal itu semua jenis bebanan, dulu ada bebanan besar, nama dia hamba sahaya. Nabi tak berapa seronok tengok kes-kes hamba-hamba sahaya ni banyak. Maka Allah Ta'ala turunkan bebanan tu sikit demi sikit. Siapa langgar sumpah, bebaskan hamba. Siapa bunuh orang, bebaskan hamba. Siapa yang kafarah, lama-lama sistem hamba tu telah sebab itu adalah sistem memberatkan. Baik, Al-Imam Nawawi bila dia bawa ayat ni, dia bawa hadis yang kedua ni. Apabila dia bawa hadis yang kedua ni, maka kita terus faham ke manakah dia nak bawa maksud tajuk dia ni. Wa ani ibn Umar radhiyallahu anhuma qala nuhina 'anit takallufi rawahu al-Bukhari. Terjemahan dia daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, kami dilarang untuk memaksakan diri. Hadis ini riwayat daripada Al-Bukhari. Kata Abdullah bin Umar, nuhina, perkataan dia nuhina, kalau kita terjemah Melayu, kami dilarang, kita dilarang. Ini ucapan sahabat. Tapi ulama hadis kata, kalau sahabat kata nuhina, makna dia nahana, maksud dia marfu'. Walaupun ini mauquf ucapan sahabat, tapi maksud dia marfu'. Sebab sahabat tak akan kata kami dilarang, dibolehkan bagi kami, dilarang bagi kami, melainkan yang larang itu adalah Rasulullah. Maka kerana itu ucapan ini kami dilarang, maksudnya adalah Rasulullah yang melarang. Bersesuaian dengan ayat di atas tadi, Rasulullah melarang kami anit takalluf, daripada memaksa diri dengan buat satu perbuatan, memaksa diri dengan satu perkataan yang tidak ada kebaikan, lepas tu nak pergi buat benda itu pula, kami kena tanggung bebanan demi bebanan, kesusahan. Perkara lagu tu sangatlah dilarang. Tengok, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Masruqin qala dakhalna ala Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu faqala ya ayyuhan nas man alima syai'an falyaqul bihi wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Terjemahan dia daripada Masruq, dia berkata, kami masuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai manusia, barang siapa mengetahui sesuatu, maka hendaklah dia menyatakan apa yang diketahuinya. Dan barang siapa tidak mengetahui, maka hendaklah dia menyatakan Allah lebih mengetahui. Kerana termasuk ilmu juga bila seseorang menyatakan Allah lebih mengetahui terhadap sesuatu yang ia tidak mengetahui. Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi-Nya, aku tidak meminta upah kepadamu, aku tidak meminta upah kepadamu atas dakwahku
aku bukanlah termasuk orang-orang yang memaksakan diri. Hadis ini riwayat daripada Bukhari. Baik. Dengan adanya hadis ni, terus kita nampak ke mana tuju Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi nak menuju bab ini, iaitu larangan adanya takalluf. Tak boleh kita takalluf dengan perbuatan dan dengan perkataan yang tidak ada kebaikan padanya. Lepas tu kita nak buat benda itu dengan kita terpaksa menyusahkan diri kita. Iaitu apa maksud Nawawi di sini? Bahawa satu-satu orang apabila dia tak tahu satu benda, dia bercakap juga, maka itu dipanggil perkataan takalluf. Dia telah memaksa diri sebab dia tak tahu. Bila dia tak tahu, dia nak cakap, dia akan bagi susah diri dia. Bukan kata dia bagi susah diri dia akan bagi susah orang lain. Maka dia bawa riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud ni. Dulu Imam Ahmad kata, wallahu a'lam itu wallahu a'lam itu sebahagian daripada iman dan sebahagian daripada ilmu. Jadi bila kita centum bermakna sempurnalah iman. Siapa yang kata wallahu a'lam itu tanda dia ada iman. Siapa yang kata wallahu a'lam itu tanda dia ada ilmu. Rupanya Imam Ahmad ambil daripada ucapan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata, man lam ya'lam, siapa ada ilmu, falyaqul. Man lam ya'lam, siapa yang tak ada ilmu. Dia kata, man alima syai'an, siapa yang ada ilmu, falyaqul bihi, dia kena cakap dengan ilmu dia. Wa man lam ya'lam, siapa tak ada ilmu, falyaqul Allahu a'lam, katalah Allah yang tahu, pasal kita tak tahu. Jadi di mana takalluf dia? Takalluf dia bila dia tak ada ilmu, dia paksa diri dia pergi buat satu benda tak ada manfaat. Apa dia? Benda yang tak ada kebajikan, pergi cakap benda yang dia tak tahu, pergi buat benda dia tak tahu, lepas tu dia kena paksa diri dia. Maka ini ada larangan dalam agama. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa inna minal ilmi, sesungguhnya daripada ilmu itu, satu orang itu kata pada benda yang dia tak tahu, Allahu a'lam. Bila kita kata benda kita tak tahu, orang tanya kita kata wallahu a'lamu bis-shawab. Bis-shawab, apa makna shawab? Shawab bermakna kebenaran. Jadi wallahu a'lamu bis-shawab, Allah yang mengetahui dengan kebenaran, saya tak tahu. Apa saja soalan kita tak tahu, terutamanya melibatkan agama, kata wallahu a'lamu bis-shawab. Sependek-pendeknya kita kata Allahu a'lam ataupun wallahu a'lam. Siapa yang kata lagu tu bermakna dia ada ilmu. Itu bahagian daripada tunjuk kata dia ada ilmu pada menyatakan dia tak ada ilmu. Itu bagus. Sebab apa? Sebab ni dia baca ayat yang kita baca tadi daripada surah Sad ayat 86, iaitu Allah telah turunkan ayat pada Nabi, suruh Nabi menafikan diri dia daripada orang yang membebankan. Baik, bila satu orang dia tak tahu, dia tak ada ilmu, lepas tu dia nak jawab soalan kau, dia nak habaq kata dia tak tahu tu, dia segan. Pasal orang hari ni kita ada uniform. Tengok uniform saya macam mana. Ni takkan uniform ahli pasir. Ni uniform orang soleh. Betul tak? Walaupun macam tak berani kata betul, tak apa, saya boleh lah. Okay. Apa tu lagi kalau kita pakai bergondu-gondu buat ni? Tiba-tiba kita nak kata tak tahu, dia water face, ayak muka, pakaian kita, pengaruh kita, penghormatan orang pada kita macam mana. Dan orang kita ni pula, orang tu mai pakai hebat-hebat, tiba kau tu kata wallahu alam, saya tak tahu bab ni. Orang nanti kata apa pula? Tengok pakai nala-nala, yang tu pun tak tahu. Tengok dia pakai dahsyat. Jadi
pihak yang tak tahu ni, dia tak mau terima risiko tu. Jadi risiko tu akan bagi susah diri dia. Maka dia cuba jawab. Bila dia cuba jawab, dia telah memaksa diri dia. Dia duk paksa diri dia. Duk pergi perah otak satu benda yang dia cari jalan tak jumpa. Maka apa akan jadi? Tengok, yang pertama akan jadi, dia mensia-siakan masa dia. Pakcik, kita nak jawab benda kita tak tahu, lepas tu duduk main agak-agak. Cuba main agak-agak. Ataupun dia tahu dalam satu bab tu ada 3 pandangan, tapi dia tak tahu pandangan mana yang tepat. Pandangan mana yang lebih tepat. Ni macam kita dah tengok yang dalam grup viral tu kan, tunjuk tu kan, apa sembahyang Isyak 4 rakaat tu kan, dapat pahala macam Lailatul Qadar kan. Hadis tu ada. Mazhab yang kata sembahyang tu ada pun ada. Tetapi antara banyak-banyak pandangan mana lebih tepat tentang nilai hadis dan nilai hukum pada sembahyang tu. Bila kita tak tahu, orang tanya kita kata benda ni segi hadis memang ada. Apa kedudukan hadis tu? Kita tak tahu. Maka akan jadi takalluf. Kita bercakap benda tak ada kebajikan. Kita kata sekurang-kurangnya tuan-tuan, sekurang-kurangnya walaupun kita tak tahu kedudukan hadis itu, sekurang-kurangnya benda ni benda baik. Siapa buat dapat pahala, siapa tak buat. Bila dia jawab lagu tu, bermakna dia jawab tanpa ilmu. Itu nama dia takalluf. Dia telah paksa diri dia bercakap dengan satu benda tak ada maslahat dan dia paksa diri dia. Ini adalah larangan. Sebab benda kita tak tahu, agama tak suruh kita bagi pandangan. Terus kata wallahu a'lam, saya tak tahu. Bila wallahu a'lam tak tahu, pihak yang bagi soalan itu berkewajipan dia stop soalan dia. Sebab apa? Sebab agama melarang kita aju pertanyaan pada orang yang kata wallahu a'lam. Tak boleh dah tanya. Pasal dia dah bagi tahu dia tak tahu. Bila kita tanya juga, kita bagi takalluf, itu dilarang. Dalam agama tak boleh. Kita tak tahu betul-betul ini disiplin ilmu hadis ni, kita tak tahu, maka kita paksa diri kita cakap. Kita kata betul-betul senang kita nak kenal hadis ni. Imam Bukhari pun bukan jumpa Nabi. Kenapa kita nak takalluf? Cukuplah kita kata wallahu a'lam. Memang betul dalam mengenal satu-satu hadis itu ulama tak sama pandangan, ulama akan ijtihad. Tapi kena ingat, setiap ijtihad mesti ada dalil, ada hujah. Abang Syarif bawa hujah, Pak Cik bawa hujah, Pak Amir bawa hujah, sahabat bawa hujah. Di atas hujah itu ada dia punya barometer dia. Hujah siapa yang benar, hujah siapa yang jelas. Bukan kata satu hadis itu 5 orang bagi pandangan. Dia ni kata dhaif, dia ni kata sahih. Maka hadis tu sebenarnya ada 2 pandangan. Sahih pun dia, dhaif pun dia. Oi, tak betul. Ni ilmu baru ni. Mana ada begitu? Maka pandangan mana yang lebih jelas? Tapi bila kita tak tahu, berlakulah hukum takalluf. Agama larang. Kita memaksa diri kita bercakap dengan satu perkataan dan perbuatan yang tak ada maslahat. Dan kita duk paksa, duk ongkoh juga, walaupun benda itu dah jadi salah. Maka apa akan jadi? Pertama, kita akan kena masa kita buang. Pakcik, bila kita buang masa, kita masuk dalam surah apa pakcik? Dalam surah Allah beritahu wal asr. Innal insana lafi khus. Baik, saya tanya satu soalan. Innal insana lafi khus. Terjemahan dia, sesungguhnya manusia di dalam rugi. Pendedahan Tuhan menyatakan manusia dalam rugi, itu pendedahan mengembirakankah, mengecewakankah? Ya. Manusia yang dalam rugi ni manusia yang rugi. Ini bukan pendedahan untuk ke arah untung. Maka mukhalafah dia ialah, keberuntungan ialah menjadikan diri kita tak rugi ya. Itu mukhalafah dia, kebalikan ayat.
Kalau sesungguhnya manusia dalam rugi, Tuhan bukan berbangga dengan hamba yang rugi ni. Maka kalau kita nak jadi kita hamba yang dibangga oleh Tuhan, kita kena mukhalafah. Kita kena jadikan diri kita tak termasuk dalam orang yang rugi. Ya. Dia rugi duk jawab soalan agama, nampak macam jawab soalan agama, tapi jawapan dia tak betul. Dan dalam duk jawab tu ada takalluf, ada unsur memaksa diri, dan itu tidak ada kebaikan. Maka bahkan itu dilarang. Maka selama dia duk habis benda tu, sedangkan dia boleh buat apa? Dia boleh stop benda tu, dia pergi cari sana ilmu, tapi dia tak buat, dia teruskan dengan benda tu. Maka apa akan kena pada orang yang suka takalluf ni? Dia akan membuang masa dia kepada yang tidak ada pahala. Satu. Yang kedua, apa akan jadi pada orang yang suka takalluf ni? Yang kedua ni bahaya. Sifat takalluf ni membebankan diri dengan benda yang kita tak tahu ni. Cuba bayang kalau orang bantah kita jadi apa masa tu. Awak cari bayang, orang bantah kita. Saya ada satu video tu dengan saya, tapi saya tak tunjuk. Kalau nak tunjuk nanti saya tunjuk dalam grup. Dalam grup kita lah, grup orang soleh boleh lah kan. Grup orang lain grup public saya tak share lah. Satu cerita, kawan tu duk cerita ada kawan yang ambil gambar. Dia dengar satu ceramah. Dia cerita depan dalam, saya tak pasti masjid ke siapa, tapi semua orang tu ramai duduk depan dia macam ni ya. Dia kata ceritanya begini, Sayyidina Umar Al-Khattab mati, masuk dalam kubur. Malaikat tanya pada Sayyidina Umar, "Man rabbuka?" Sayyidina Umar pergi sedekah malaikat. Sayyidina Umar tampak malaikat. Dia kata, "Ya sungguh." Sayyidina Umar tampak malaikat. Apa dia kata? Sayyidina Umar bawa iman sebegitu punya tinggi sampai dalam kubur. Baik, soalan dia, kalaulah ada orang bantah depan-depan, orang, "Assalamualaikum tuan, tuan nak cerita pun biar mana Sabah ni." Kalau Sayyidina Umar kalau dengar pun dia berlindung diri pada Tuhan ni. Mana ada orang boleh tampak malaikat tuan? Orang jumpa malaikat pun mati, nak pergi tampak malaikat ni cerita apa? Baik, bila orang bantah lagu tu, dia telah membebankan diri dia dengan cerita ni. Kalau kita suruh dia bawa cerita ni daripada sumber mana, dia akan jadi takalluf. Dia akan paksa diri dia buat cerita. Apa nama kitab? Nama kitab yang bertanggungjawab kata Sayyidina Umar pukul malaikat dalam kubur tu. Dalam kitab mana? Tak ada, dia tak boleh jawab. Dia kata ada dalam kitab Kita kata siapa tulis? Dia kata penulis ramai. Penulis yang hang ingat. Dia kata bukan semua saya ingat kan, tapi ini cerita lah, yang cerita ni pun alim ulama, dia akan bertakalluf. Sampai pada peringkat dia tidak akan mengakui kata dia cakap tu salah. Habis tinggi dia akan kata orang alim cerita. Yang cerita ni orang alim. Dia fikir yang cerita ni guru saya. Kita kata macam inilah, saya kata saya jumpa juga orang yang mengaji tinggi-tinggi, dia kata cerita ni dusta, bohong. Dia kata lah ni orang mengaji tinggi bukan boleh percaya sangat. Tambah ustaz-ustaz lah ni, semua skandal. Bantah demi bantah ni di atas takalluf tadi, dia bawa sifat yang kedua. Tadi apa dia? Buang masa. Yang kedua ni apa dia? Dia menumbuhkan benih nifaq. Benih nifaq, dia ke arah kemunafikan. Agama tak benar kita takalluf. Terus agama tutup benih ni dengan kata wallahu a'lam. Wallahu a'lam ni jangan jawab, bukan jawab baru kata wallahu a'lam. Dia jawab dah benda salah, dia kata wallahu a'lam. Dah, itu tak masuk, itu dah jadi dosa. Bila soalan tu mai kita tak tahu, terus kata wallahu a'lam, titik. Tak ada penerusan. Ni dia dah merepek semua dah. Dia cerita Sayyidina Umar pergi haria malaikat, malaikat pun terkejut belah. Pakcik muka nangkip belah pakcik. Lepas tu dia kata wallahu a'lam. Wallahu a'lam apa? Anda bohong tu, bukan wallahu a'lam dah. Itu kadzib, bohong. Dusta kepada sahabat. Maka dia akan tanam benih apa? Nifaq. 2, 3.
Tiga apa dia? Yang ketiga, orang yang takalluf ni, dia tak akan terlari daripada apa? Perkara yang ketiga apa dia? Dia akan buat semua benda dalam hidup dia tanpa ilmu, yang dengan itu jadi sia-sia. Semua benda tak ada ilmu. Benda yang dia suruh orang buat. Nak kaya. Saya ada satu video lagi. Nak kaya. Nak kaya. Siapa nak kaya? Amallah selawat ni lepas subuh, lepas subuh, lepas asar kot. InsyaAllah semua orang yang dah amal selawat ni dah kaya. Tapi saya yang dah amal selawat ni pun buka sekolah tu kuduk derma lagi ke orang. Tak kaya-kaya. Orang lain kaya. Pakcik tengok baik. Ini drama. Pasal tu kita orang Melayu ni kena kerap tengok gambar Hindu lah. Pasal yang gambar Hindu cerita tu hidup kita. Dia realiti hidup kita. Dengan bukan pembohong, ranjau. Dengan ranjau sepanjang jalan. Semua kita buat. Pak Amir, semua di atas bicara rasa. Dulu Pak Amir, saya pernah kata dulu kan, kita ni ada 5 benda menjadi musuh kita. Yang benda ni musuh ilmu, musuh ilmu. 5 benda ni dipanggil kuman. Betul kan? Kuman, K-U-M-A-N. Kita bercakap Quran, hadis, ilmu, dia bawa K yang pertama apa? Kitab. Kita kata ni Quran, ini hadis. Dia kata kitab. Dia ambil kitab, dia lagakan dengan Quran. Lepas tu dia bawa main you pada kita. Ustaz kata. Dia ambil ustaz buat main. Kita kata amalan ni tak ada dalam riwayat yang sahih. Dia kata ustaz bagi. Ustaz bagi. Tengok. Dia lagakan ustaz dengan Allah dan Rasul. Tak cukup cakap tu, dia buat main M kat kita. Dia lagakan Allah dan Rasul dengan apa? Majoriti masyarakat. Majoriti buat lagu tu. Masyarakat dia buat lagu tu. Tak cukup lagi. Dia lagakan kita dengan adat, dia kata. Dah jadi adat kita. Adat dilagakan dengan Allah dan Rasul. Last sekali tak ada apa dia nak laga pakcik, dia laga dengan N. Dia kata niat kita bagus apa? Niat kita baik apa? Sempurnalah. Benda ni jadi kuman. Kuman ni masalah. Kuman ni kena rawat dengan ubat. Jadi COVID masalah. Sikit punya vaksin nak kena cucuk. Kan? Lepas dah cucuk nombor 2, dia habaq pula ada nombor 3. Lama-lama mampu yang kena cucuk. Lepas nombor 3, dia biar berapa bulan, dia habaq pula nombor 4. Dan sekali bukan mati pasal COVID, mati kena cucuk. Maka apa yang ketiga tadi? Kenapa agama larang kita daripada takalluf? Kerana penyakit yang ketiga ni. Penyakit yang ketiga ni apa dia? Amal kita semua di atas tak ada ilmu dan sia-sia. Yang keempat, apa masalah kita akan tanggung dengan takalluf ni? Iaitu kerana takalluf ni, kita akan tangguh amalan yang lebih berguna. Ada amalan yang lebih bermanfaat, kita tak buat. Kita duk takalluf tak habis-habis. Kita duk beban diri kita nak pergi selesaikan bab yang kita tak ada ilmu, sedangkan benda yang lebih baik kita buat apa dia? Kita pergi cari ilmu. Kita stop saat kita punya ni, kita pergi tanya orang, dia tak mau tanya orang. Dia nak baca buku sendiri, dia nak faham sendiri, sedangkan tu dahsyat, jangan cari pasal. Yang keenam apa dia? Yang kelima apa dia? Yang kelima, orang takalluf ni dia akan terkena sikap melampau dan keterlaluan. Bila jawapan dia tu tak betul, bukan kata tak betul, kadang dia jawab tu betul, dia atas satu pandangan. Orang lain boleh bagi 2-3 pandangan lain. Dia rasa macam apa? Macam orang tu, kita duk tahu apa Bakmit? Kita duk tahu pada menyatakan sentuh suami isteri batal wudu. Itu pengetahuan kita. Salah tak pengetahuan tu? Tak salah. Based on ilmu. Tapi kita tak tahu, orang lain tahu kata, ada pandangan kata tak betul. Yang tu orang lain tahu, kita tak tahu. Dan
apa lagi kita tak tahu, yang orang tu tahu kata antara dua pandangan ni mana lebih kuat. Yang tu kita tak tahu. Bila orang tu boleh bagi kepada masyarakat dua dan boleh boleh tegakkan lagi hujah, kita bagi satu dan kita tak kembang, kita rasa dia ni satu orang yang duk kacau kita, dan apa akan jadi dengan kita? Kita bersifat melampau dan keterlaluan pada orang lain. Kita akan kata melampau, kita akan ajak orang pada melampau, bahkan kita boleh sekat telinga orang daripada dengar ilmu. Ini akan kena pada orang yang suka terlibat dengan takalluf. Yang keenam apa dia? Semua perkara orang yang takalluf ni, semua perkara dia tidak ikut keutamaan. Perkara dia tak ikut keutamaan. Patut utamanya apa? Dia tak tahu, Pak Hamid. Bagi orang yang tak tahu, apakah keutamaan dia, Pak Hamid? Keutamaan dia bukan jawab soalan, pergi mengaji. Tapi selesai lah. Tapi nak pergi mengaji dengan title kita orang panggil ustaz, ataupun dengan kita ada pengikut banyak, kita nak pergi tanya satu soalan agama dekat satu orang ustaz lain yang dia tu lebih tinggi sikit dari kita, macam mana kita rasa? Rasa macam daripada pagi sampai petang tak mandi lagi. Rasa berlemuh betul. Meleki ke melekiang? Salah dia kata meleki lah aku hari ni. Dia tiba baju macam ni, meleki lah aku hari ni. Ngada-ngada. Berana kamu duduk meleki. Duduk dengan dia, ni kelakar. Ngada-ngada. Jadi ini masalah dia. Yang ketujuh apa dia? Masalah akan ada dengan masalah takalluf ni. Orang yang takalluf ni, dia akan terlibat dengan masalah, dia akan bergantung dengan diri sendiri sehingga dia lahir sombong. Dia lahir sombong dan musuh orang. Masalah dia. Saya punya jawapan ni betul. Ini jawapan saya. Dulu telaga apa yang suara apa orang tu, ahli neraka duduk telaga ni, kalau pergi panggil di telaga tu, telaga apa, telaga Barhut kan, siapa ulama mana kan dia pergi panggil, dia mimpi, semua cerita mimpi, pergi panggil, kalau dia suara tu keluar daripada situ, dia tu ahli neraka kan. Ada Ibn Qayyim sebut benda dalam kitab dia Ar-Ruh. So bila orang tu bergantung takalluf dia tu, baca kitab tu, itu orang berkata betul lah Ibn Qayyim, tetapi itu bukan hadis pun, tak ada kena mengena pun dengan hadis, dan kedudukan dia pun macam mana. Dia bergantung. Bila dia bergantung dengan diri dia tu, dia menyusahkan diri dia akan pertahankan yang tu, lepas tu dia akan bersikap sombong dan musuh dengan orang lain. Orang lain yang mana? Orang yang memberi penjelasan. Last sekali dia kata apa? Tengok, geng-geng ni geng-geng yang sayang Ibn Qayyim kononnya, tapi Ibn Qayyim boleh berlanggar. Tengok. Masalah. Masalah lagu tu. Yang ke-8 apa dia? Orang yang takalluf ni, dia tak akan terlepas daripada penyakit apa dia? Tergesa-gesa untuk mendapat hasil. Dia akan terkena penyakit nak dapat hasil cepat. Dia nak jawab, orang tanya je dia nak jawab. Lepas nak jawab dia nak orang faham. Lepas tu dia nak orang terima dia. Dia tergesa-gesa, sangat tergesa-gesa. Dan kesembilan apa penyakit dia? Takalluf ni, penyakit kesembilannya ialah dia akan terpedaya dengan diri dia sendiri dan amalan dia. Dia akan terpedaya baca. Dia rasa macam hebatlah dia kan. Tetapi sebenarnya hebat ke baca? Kalau jawapan kita salah, kita pun tahu kita tak ada rujukan. Ada satu video dululah, video saya dulu
Saya tengok balik bila orang hantar ke saya macam Baitul Ilmi. Kuliah tu macam di Baitul Ilmi. Itu saya cerita tentang apa? Tentang Nabi beranak khitan. Kan? Ada slot video saya rasa Baitul Ilmi. Video tu dia bertunjuk. Nabi beranak tak berkhitan. Lepas tu Nabi beranak sujud, kepala dongak ke langit, mulut kata Alhamdulillah. Itu saya kata dalam video tu semua riwayat-riwayat ini bermasalah, kan? Itu kawan yang ni, yang apa, yang tunjuk kat saya video ni, dia tunjuk kat saya video ustaz dia lah. Dia kata guru dia jawab hak saya cakap tu. Dia kata dia telah merujuk lebih kurang dalam 7 buku sirah. 7 buku sirah itu menyatakan cerita ni semua betul, sabit. Maka saya yang duk pergi cari buku-buku merepek ni, dia ada 7 rujukan. Saya duk tengoklah buku yang dia apa, yang dia rujuk tu. Dia rujuk satu, dia sebutlah nama buku dia, dia tunjuklah buku dia rujuk tu, cetakan Hidayah. Saya duk ingat dia rujuk ni tarikh. Yang tu bukan rujukan. dia pergi rujuk oleh buku tu bukan rujukan. Kalau dia kata saya rujuk dalam Sahih Sirah, siapa dia? Ibnu Qayyim, betul lah. Saya rujuk dalam Sirah Ibnu Hisham, betul lah. Itu memang kitab tempat merujuk. Tapi dia bagi tahu saya baca buku terjemahan ni, keluaran ni, Republic apa? Kan? Yang ni bukan nama kelakar. Ini bukan nama kelakar. Akhirnya kita terpedaya dengan amalan kita. Kita rasa kita bantu orang tu betul, tapi nampak sangat kita tu tak ni. Jadi inilah maksud daripada Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia bawa bab ni, iaitu ada larangan kita janganlah kita takalluf. Ada tengok dalam maka kita boleh besar sikit, perbesar sikit bab takalluf ni. Kalau ikut Nawawi punya perbincangan dalam ilmu, jangan takalluf dalam ilmu. Tak tahu, jangan paksa diri, jangan duduk saya tak berapa pasti, tapi nak rujuk tak mau, nak tanya orang tak mau, tapi duk main lagu tu. Tapi saya fikir benda ni ada lah sahabat, mana boleh tak ada. Tapi saya tak apa ingat, lama dah saya baca. Itu takalluf nama dia, dan itu ada larangan. Tapi kita boleh besar sikit bab ni, sebab Nawawi menterjemahkan takalluf itu dengan makna iaitu perbuatan dan perkataan yang tidak ada kebaikan padanya. Dengan bila kita nak ucap dia, kita nak buat dia yang tak ada kebaikan itu, kita kena menyusahkan diri kita. Kita kena menghadapi risiko. Itu ta'arif kepada takalluf. Kalau kita besar sikit, apa saja benda dalam hidup kita yang tak ada manfaat ke kita, janganlah kita melibatkan perbuatan kita dan perkataan kita. Lepas tu kita nak tanggung dia punya risiko pula. Tak payah. Takalluf tak payah. Kenapa nak takalluf macam tu? Kerana secara umum ada larangan jangan melakukan takalluf. Kita dengar cerita orang ni cerita pada orang ni, orang nombor 3 baru cerita pada kita orang nombor 4. Maka jangan kita takalluf guna perkataan kita, guna perbuatan kita yang tak ada maslahat. Kita ambil risiko nak ambil tahu betul-betul, bukan urusan kita pun. Tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan benda tak ada kena mengena dengan kita hindarkan diri daripada takalluf. Kita tengok orang minta sedekah, kita tak payah takalluf apa pun, beban diri kita rasa nak bagi, hati kita rasa nak bagi. Kalau kita tengok kita tak seronok, tak payah kita duk pergi siasat,
Pergi tanya umur dia berapa, duduk mana, pasal apa, badan sandur lagu ni tak ajar. Kita bebankan diri kita dengan tak ada benda. Kalau kita rasa dia penipu, report polis, habis cerita. Aku nak intip dia. Tak ada. Intip tu apa manfaat dia? Bukan satu pertolongan apa pun. Tak ada. Tak perlu pun. Tak perlu pun. Maka itu termasuk di dalam hal takalluf. Tapi bab yang Nawawi nak bincang dengan kita adalah bab di dalam ilmu. Jangan memaksa diri kita jawab satu benda yang jawapan kita itu tak ada kebaikan. Bila kita nak jawab tu, kita duk menyusahkan pula diri kita. Cukuplah bila kita tak tahu, kita kata wallahu a'lam. Kata Abdullah bin Mas'ud, wallahu a'lam itu daripada ilmu. Cukup. Cara macam mana? Kata wallah, kita dengar soalan, terus kata wallahu a'lam. Titik. Tak ada ulahan dah lah. Jangan olah. Saya berpandangan. Habis pandangan baru kata wallahu a'lam. Itu silap. Orang tanya kita, apa beza hadis qudsi dengan hadis nabawi ni? Kita belajar, bukan tak belajar Pak Mik, tapi masa dia tanya tu, kita jam sat. Terus kata wallahu a'lam. Cukup, titik. Jangan apa? Lepas dia kata wallahu a'lam, jangan serondoi. Bila serondoi, mesti kita akan terlibat dengan takalluf. Kita akan bagi jawapan yang salah dan menyalahkan orang. Itulah An-Nawawi buka bab ini. Wallahu ta'ala a'lam. Pasal kita masih baru buka kan, tak boleh mengaji lama-lama. Kita kena tangkap. Ni sebelum orang bau kita berhenti bang. Kan? InsyaAllah. Selepas ni nanti ada siri-siri yang lain. InsyaAllah. Allah Ta'ala memberi pada kita kebaikan demi kebaikan, rahmat demi rahmat. Kebaikan itu pun satu kebaikan. Keburukan itu juga adalah satu kebaikan. Yang kalau kita teliti, kita mau teliti, kita akan dapat lihat. Dalam ayat Tuhan kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, apa kamu tak mau melihat ada tanda kebesaran Tuhan pada diri kita. Termasuk diri kita sakit, diri kita sihat. Kalau kita mau tengok, pasti kita jumpa kebaikan. Hari kita susah, hari kita senang, hari kita tua, hari kita muda. Betul Pak Cik Din? 20 tahun dulu kita muda Pak Cik Din. 20 tahun dulu, 30 tahun dulu. Tapi lah ni kita dah uzur. Tapi wa fi anfusikum, bila kita tengok balik diri kita, Allah kata afala tubsirun. Kamu tak tengok kah? Kamu akan nampak urusan Tuhan tu ada pada diri, sehingga kita tak akan cemuh diri awak aku tua, pasal aku tak muda, tak akan cemuh. Kita akan kata Allah Ta'ala sangat berkuasa. Allah Ta'ala wa man nu'ammirhu nunakkishu fi khalq. Betul? Bila Allah nu'ammirhu kan, Allah bagi dia umur sikit, Allah akan hidup dia. Kita akan kata subhanallah. Ingat balik kita dah baca dalam Riyadhus Shalihin hadis yang lepas bab uban. Siapa yang ada uban dalam hadis Hasan kan? Siapa yang ada uban tu akan jadi cahaya di hari akhirat. Betul? Kita tengok tuanya aku, kita tengok orang muda tak beruban lagi. Macam Wan, dan dia buka kopiah. Dia tak beruban. Kita dah beruban. Kita kata ya Allah, nak hitam baliklah rambut. Tak, kita akan kata Masya Allah, ada bahagian untung kita ni, ada nur. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah. Wa ila liqa. Hayakumullah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cap, nak say something? Pembukaan?